Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti mana yang telah difahamkan kepada kami bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan malaikat yang dari sejak diwujudkan hingga ke bila-bila masa pun akan sentiasa berrokok dan bersujud terhadap Allah Ta'ala, dan akan sentiasa bertasbih dan membesarkan Allah Ta'ala, tidak pernah penat atau lelah, dan mereka tiada mempunyai tugas-tugas yang lain selain itu. Kelak bila tiba hari kiamat nanti, maka malaikat itu akan berkata kepada Allah, Subhanak walakal hamdu ma arafnaka haqqun ma'rifatik wala abadnaka haqqun ibadatik. Maha suci Engkau wahai Tuhan, bagimu segala pujian, kami tiada mengenalmu sesungguhnya pengenalan, kami tiada beribadah kepadamu sesungguh ibadah. Kita sambung pengajian kita di bawah fasal wasiat ulama mengenai takwa, muka surat yang ke-14, perenggan yang terakhir. Dulu telah dijelaskan kepada kita perihal takwa dan wasiat para ulama berkaitan dengan takwa. Takwa ni macam-macam mana pun kita mesti bina dan kita mesti asuh supaya diri kita memperolehi takwa. Kerana satu-satunya jalan untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah ialah takwa. Kerana takwa ni jadi ukuran. Baik, kata di pengarang, dikata, dan seperti yang telah difahamkan kepada kami bahawa Allah telah mencipta malaikat sejak daripada wujud malaikat itu sampailah kepada bila-bila masa mereka itu sentiasa rokok dan sujud. Jadi kejadian malaikat ini Allah Ta'ala buat cipta. Ada malaikat yang qiyam sahaja, makna qiyam diri. Daripada mula Allah Ta'ala cipta sampailah dia dimatikan. Ada setengah malaikat lagi rokok saja, sujud pun tidak, qiyam pun tidak. Ada malaikat lagi sujud saja, rokok tidak, qiyam pun tidak. Jadi seluruh perbuatan salat, rukun fa'li yang kita lakukan itu menepati semua amalan malaikat. Jadi maknanya malaikat ada yang rokok tak sujud, ada yang sujud tidak rokok dan tidak qiyam. Tapi kita buat semua. Apa yang dilakukan oleh malaikat di dalam kita salat, kita buat. Jadi ke atas kita manusia ni, rokok pun kita kena rokok, sujud pun sujud, qiyam pun qiyam, duduk antara dua sujud, tahiyat dan sebagainya. Jadi ni kerana apa? Kerana kemuliaan manusia. Manusia ni Tuhan beri lebih mulia, lalu Allah Ta'ala jadikan ibadat salat menepati semua amalan-amalan yang dilakukan oleh malaikat. Jadi malaikat ni yang rokok ni rokok sepanjang masa. Dan tu malaikat yang buat kerja urusan ni macam mana pula? Itu dia yang buat kerja.
Malaikat yang menurunkan wahyu, Jibril, kerja dia turun wahyu. Dan setengah ulama kata Jibril juga ada amalan khusus bagi dia. Mana kalau termasuk rakaat, kalau termasuk sujud. Bila perintah Allah turunkan wahyu, dia turunkan wahyu. Begitulah malaikat Israfil, Israel dan sebagainya. Jadi semua malaikat ini sentiasa bertasbih dan membesarkan Allah. Jadi semua ni mereka bertasbih dan membesarkan Allah. Ada yang zikir alhamdulillah saja, ada yang zikir subhanallah saja, dan ada yang zikir Allahu akbar saja, menepati 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Itu rahsia dalam alam malaikat. Jadi malaikat yang kerja tasbih, zikir sebagainya ni, bila mereka dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat, kerana mereka tu pun mati juga. Dan malaikat yang terakhir mati ialah Malikil Maut. Dia akhir sekali. Last sekali dia tanya Allah, dah habis belaka dah Tuhan, aku cabut belaka dah nyawa. Maka Allah berkata, engkau cabutlah nyawamu sendiri. Maka dia pun cabut nyawa dia, dan dia berkata, alangkah sakitnya mati. Baru dia tahu masa tu. Padahal dia cabut paling perlahan dah tu. Paling slow dah cabut. Maknanya cabut nyawa sendiri, tapi masih merasai sakit. Jadi maknanya mati ni kemuncak kesakitan. Mana bagi orang-orang yang Allah tidak kasihan atau Allah tidak menurunkan rahmat kepadanya. Mati yang paling senang atau paling tak sakit, mati syahid. Jadi kita kena bercita-citalah mati syahid. Sebab mati yang paling tak sakit. Ada sahabat bertanya Rasulullah, sejauh mana matinya, sakitnya mati syahid? Maka Nabi kata, sebagaimana engkau digigit atau disengat oleh semut yang kecil. Jadi Nabi sebut semut yang kecil. Kok kita terbayang pula kalau semut besar lembu macam mana? Jadi tak, semut kecil itulah. Gigit kita, macam tu je rasa sakit. Jadi sebab tu kena ada cita-cita untuk mati syahid. Bahkan bukan cita-cita, kena berdoa. Kena doa, Allahumma rzuqna syahadah. Ya Allah, rezekikan kami syahid. Sebab syahid paling senang mati, paling tak sakit dan mulia di sisi Allah. Sebelum darah yang terpertama, darah yang menitis daripada orang mati syahid mencecah bumi, Allah telah mengampunkan dosa-dosa dia. Jadi makna besarlah fadilat. Jadi kita kena doa. Ada orang dia takut doa, takut doa mati syahid. Kita tanya sebab apa, dia kata takut syahid sungguh. Jadi kena sungguh lah. Sebab syahid ni satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Jadi kena pakai doa begitu. Dan nak mati syahid, kena beramal sebagai mujahidin lah. Maknanya menolong agama Allah, menentang kemungkaran, menegakkan keadilan dan kebaikan. Maknanya kena berani menyampaikan risalah Islam. Jadi makna baru mati syahid. Jadi sahabat yang malaikat yang siang malam pagi petang beribu tahun beribadah pada Allah ini, bila tiba hari kiamat, apa dia kata? Dia kata, subhanak, maha suci engkau ya Allah, walakal hamdu, segala puji bagimu, ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kami ni sebenarnya tak sampai lagi peringkat benar-benar mengenali kamu. Wala abadnaka haqqa ibadatik, dan tidaklah kami beribadah dengan sebenar-benar ibadah, belum sampai lagi sebenar-benar ibadah wahai Allah. Ini nak menunjukkan bahawa bagaimana tingginya amalan mengenali Allah. Sebab kalau malaikat yang siang malam pagi petang beribadah pun tak sampai lagi kepada peringkat sebenar-benar makrifah dan sebenar-benar ibadah kepada Allah. Itu tingginya makna ibadah.
makna nilai ketaatan kepada Allah. Makna kalau seluruh hidup kita ni kita gunakan beribadah 24 jam sehari semalam, 7 hari dalam seminggu, kalau kita gunakan sepenuh usia beribadah pada Allah, belum lagi mencapai maqam ibad yang sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab khidmat kita dalam ibadah itu anugerah daripada Allah juga. Kita rasa kita hebat dah ibadah, rasa macam Tuhan tu hutang budi dah pada kita. Mujur ada mu seorang taat pada aku, harap kau lain tak pakai belaka. Kita rasa begitulah. Jadi kita rasa macam kita ni dah berbakti kepada Allah. Sebenarnya kita tak sedar bahawa bakti yang kita buat itu adalah anugerah daripada Allah juga. Jadi maknanya anugerah Allah. Kita boleh rokok seronok dah, orang lain tak rokok belaka. Tapi rokok kita siapa buat? Yang jadikan kita boleh rokok Allah. Siapa yang jadikan kita boleh sujud? Allah. Oleh kerana itu, walau seluruh kehidupan digunakan taat pada Allah, belum lagi sampai kepada sebenar-benar taat. Jadi sebab itulah tak habis-habis kita nak puji Allah, takkan habis. Itu yang kata la uhsi sana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Maknanya kita kata tidak mampu aku menghitung kepujian kepadamu, melainkan engkau yang memuji atas zatmu. Jadi maknanya kita kata ya Allah, kita taat pada Allah ini tak sampai lagi kepada maqam yang sebenar. Jadi makna kita sekadar tunai sekadar Allah Ta'ala suruh. Sampai ke tak lagi tak sampai. Sebab yang kita buat itu pun hasil daripada anugerah Allah Ta'ala. Jadi kerana itu kita kena bina kecintaan kepada Allah. Kena bina lah. Kena asuh. Sebab itu kita ni siapa? Mukmin yang berjaya. Mukmin yang berjaya ukuran dia ialah mukmin yang lebih mencintai Allah, Rasul dan akhirat melebihi dunia dan segalanya. Itu mukmin yang sebenar, mukmin yang berjaya. Selagi tak sampai kepada tahap tu, kita bukan mukmin yang berjaya lagi. Walaupun mengaji habis banyak dah, belajar tinggi dah, sampai PhD dah, tak tahu benda lagi CJ nak tahu habis dah. Tapi kalau kita letak dunia lebih utama daripada akhirat, kita belum lagi sampai kepada maqam hamba yang berjaya. Itu ukuran dalam dunia. Ukuran akhiratnya pula macam mana? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itu ukuran di akhirat. Siapa yang terhindar daripada neraka, kaki dia dapat melangkah masuk dalam gerbang surga, maka dia berjaya. Itu ukuran akhirat. Ukuran dunia ialah apabila kita mencintai akhirat lebih daripada dunia, maka barulah berjaya. Itu ukuran kejayaan. Walaupun banyak ilmu, alim ulama, tanya kitab apa semua hafal belaka, tapi jiwa cinta dunia lebih akhirat, dia belum berjaya. Walaupun seorang tu bukan ulama, mengaji baru 5 hari je baru, sebab dia baru akil balik umur 65 contohnya, dia baru mengaji 5 hari tapi cinta pada akhirat lebih daripada dunia, dia dah berjaya dah. Itu kejayaan. Sebab kita ni apa? Kita ni dijadikan oleh Allah, semua ada tanggungjawab. Tanggungjawab tangan apa? Tanggungjawab tangan ialah memegang perkara baik, menghindarkan perkara buruk. Tanggungjawab kaki berjalan pada perkara baik, melangkah jauh daripada perkara buruk. Tanggungjawab lidah berzikir kepada Allah, bercakap benar dan mengungkapkan perkara-perkara kebaikan. Tanggungjawab hati apa? Semua ada tanggungjawab. Tanggungjawab hati apa? Tanggungjawab hati ialah mencintai akhirat lebih daripada dunia. Itu tanggungjawab hati. Jadi kita kena tunaikan tanggungjawab tu. Betul Allah Ta'ala ajar Nabi, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat bagimu lebih utama ya Muhammad berbanding dunia.
Allah ajar pula kita, wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Kamu ajarlah, kamu pujuk diri kamu supaya hati kamu lebih gairah kepada perkara yang dijanjikan Allah di akhirat, lebih daripada dunia. Itu tanggungjawab hati. Jadi selagi hati tak sampai kepada tahap mengutamakan akhirat berbanding dunia, hati kita belum lagi menunaikan tanggungjawabnya. Tak selesai lagi tugas hati. Jadi kena asuh lah. Kena asuh. Mana hati ni kena asuh gairah kepada perkara akhirat. Gairah ni apa gairah? Kemahuan yang melonjak, keinginan yang amat sangat. Itu gairah. Makna kalau nak tu tak hebat lagi. Aku berasa nak lah ke akhirat, tak ada lagi lah tu, tak hebat lagi. Aku sukalah ke akhirat, tak hebat lagi. Jadi kenapa? Aku gairah kepada akhirat. Gairah ni maknanya lonjakan keinginan, lonjakan kemahuan, keinginan. Contohnya orang pergi kursus 3 bulan kursus tak balik. Balik-balik naik bas sampai Kuantan, nak masuk kampung dia, orang kata bas ada sejam lagi. Kena tunggulah sejam lagi bas sampai lah. Dia ni dah 3 bulan tak balik, jalan kaki balik. Itu dipanggil gairah, teringat ke bini. Nampak? Jadi maknanya bas sejam lagi, tak boleh tunggu dah sejam. 3 bulan pergi kursus boleh tunggu, tapi bila sampai dah balik, sejam je lagi, tak boleh tunggu, jalan kaki balik. Kenapa? Gairah yang amat sangat. Itu maknanya, itu dipanggil gairah. Dekat nak sampai ke rumah, bas potong dia. Jadi maknanya itu dipanggil gairah. Jadi kita dengan dunia akhirat ni kena gairah. Kena gairah, makna kena nak somo. Itu dipanggil nak somo. Nak apa lagi? Rasa rang dengan akhirat. Tahu rang? Rang ni dipanggil sok. Apa dia panggil apa? Perkataan ringkas dalam bahasa Kelantan. Siapa tak ada rang, dia tak boleh nikah. Dia kena ada rang, dia panggil tu. Baik. Jadi Allah Ta'ala ajar kita supaya hati kita ni gairah kepada apa? Kepada akhirat. Siapa yang gairah dengan akhirat, dengan syurga, Allah berikan kepadanya syurga. Siapa yang gairah dengan dunia, Tuhan tak beri syurga kat dia. Jadi kena didik hati kita gairah kepada syurga. Jadi kena asuhlah. Nak tahu mana kita ataupun orang lain ni lebih suka pada akhirat daripada dunia. Nak tahu bila ada ujian, bila terpaksa memilih antara kepentingan dunia dengan kepentingan agama, lalu dia pilih agama, itu orang yang cinta agama lebih daripada dunia. Tapi kalau zahir ni kita nampak dah, suruh pilih dunia dengan agama, dia pilih dunia. Maka orang ni memang hati dia, hati gairah kepada dunia, sangat bernafsu kepada dunia dan tidak mahu kepada akhirat. Jadi mana itu dia ukuran dia. Jadi cara mana kita nak didik jiwa supaya lebih cinta kepada akhirat? Yang pertama, kena belajar bab akhirat lebih daripada kita kenal dan belajar bab dunia. Itu dalam perkara apa? Dalam perkara agama. Makna dalam pengajian agama ni, kajian agama ada berapa subjek kita sebut gitu? Ada tauhid, ada fiqh, ada tasawuf. Jadi dalam perkara agama ni, kita kena belajar subjek yang berkait dengan akhirat lebih daripada subjek agama yang berkait dengan dunia. Maknanya kena belajar tasawuf lebih daripada fiqh. Hak fiqh ni kena belajarlah, sebab nak suruh sah salat, nak suruh sah puasa, nak suruh sah nikah kahwin. Tapi dari segi kita nak belajar, nak menimbulkan rasa gairah kepada akhirat, kena belajar tasawuf lebih daripada fiqh. Sebab dalam tasawuf ni dia cerita perkara akhirat. Cerita dalam syurga, cerita dalam neraka, hadis-hadis Nabi berkaitan mahsyar, hadis-hadis Nabi berkaitan sirat. Jadi kena belajar, baru kita rasa gairah kepada akhirat, kerana kenal akan segala nikmat dan kebaikannya. Jadi satu. Yang kedua, nak lahir rasa cinta kepada akhirat
hendaklah kita banyak bersedekah. Sebab sedekah ni mencabut rasa cinta pada harta dan dunia dan memupuk rasa cinta kepada pahala dan akhirat. Jadi kena selalu menderma. Derma ni sebab apa? Nak lahirkan sifat cinta akhirat dan tidak dan meremehkan soal-soal dunia. Jadi kena asuh bersedekah. Batu sedekah ni sebenarnya bukan setakat nak dapat pahala sedekah, bukan setakat nak dapat pahala amal jariah, tapi sedekah tu nak bina hati supaya menunaikan tanggungjawabnya, iaitu mencintai akhirat lebih daripada dunia. Jadi itu kita nak asuh supaya cinta pada akhirat. Dunia ni didatang sekali kita beri, didatang lagi, makin banyak lagi. Tapi kita nak asuh sekarang ialah kecintaan kepada akhirat. Jadi hati cinta akhirat. Bila mana hati telah cinta akhirat, itulah kejayaan mukmin. Itulah ukuran kejayaan. Maka bila tiba di akhirat, barulah dia akan dapat syurga yang dicintainya. Baru Tuhan beri makna cinta kepada akhirat. Jadi itu kena asuh lah. Kena asuh jiwa kita. Jadi antaranya kena banyak belajar ilmu tasawuf, dengar ayat-ayat dan hadis Nabi yang berkaitan akhirat. Jadi kena belajar tadi, buka kitab hadis balik. Macam mana Nabi baca, Nabi sebut kenaan dengan nikmat alam barzakh, seksa alam barzakh, nikmat mahsyar, seksa di mahsyar. Jadi semua ni supaya kita selalu memikirkan perkara akhirat. Kalau tidak, kita takkan berjaya. Sebab manusia, orang yang dia letak cinta selain daripada Allah dan Rasul sebagai cinta utama, dia masih kira durhaka kepada Allah. Dan Allah akan ambil tindak balas. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum, apa lagi, wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah kata, ya Muhammad, kamu beritahu semua mereka itu. Kita semua beritahu apa? Katakan pada mereka, jika bapa-bapa kamu, jika anak-anak kamu, jika saudara-saudara kamu, jika isteri-isteri kamu, jika adik-beradik kamu, jika harta yang kamu sayangi, jika perniagaan yang kamu takut kerugian, jika tempat tinggal yang kamu sayang nak tinggal, lebih kamu kasih daripada Allah, lebih dah kamu kasih daripada Rasul, lebih kamu kasih daripada jihad, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka kamu tunggulah Allah mendatangkan urusannya. Dan apa benda? Innallaha la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Ta'ala tak kasih pada mereka itu orang-orang yang fasik. Maknanya orang fasik. Mana orang fasik? Orang yang cinta kepada dunia lebih daripada Allah, Rasul dan jihad. Itu orang fasik. Jadi kita kena asuh sebelum datang amaran ataupun balasan daripada Allah. Jadi kena asuhlah jiwa kita. Payah kena asuh. Walau sampai ke mati. Sentiasa berusaha nak didik hati cinta akhirat lebih daripada cinta dunia, maka baru kita berjaya. Ini kalau setakat berilmu tak berjaya lagi. Kalau cinta dunia lebih pada akhirat, maka serban besar dah, tapi cinta dunia lebih akhirat, tak berjaya lagi. Tasbih besar dah, panjang tasbih, dua belah pegang tengok, tapi cinta dunia lebih pada akhirat, tak berjaya lagi. Dia kena cinta akhirat lebih daripada dunia. Nak tahu bila? Bila datang ujian. Bila datang ujian, baru kita tahu. Duduk begini ramai-ramai tak tahu. Tahu bila datang ujian. Suruh pilih, nak pilih dunia ke nak pilih akhirat. Lama dah kita nak minta kerja, minta sana tak dapat, sini tak dapat.
Akhir sekali dapatlah. Dah 3 tahun dah duduk tunggu kerja, menganggur ni. Mak tua pun marah dah. Bini 3 kali lari balik rumah dah. Tiba-tiba dapat kerja. Pengurus bahagian mengecap rasa di syarikat Goini Stout is good for you tu. Macam mana kita? Gaji permulaan 10,500. Kalau overtime boleh 15,000 lagi. Agak macam mana? Ini pengurus besar ni, bahagian mengecap rasa. Bak kilang agak Petaling Jaya tu, hak tukang kecap rasa tu Muslim. Hak tukang kecap rasa. Sebab dia paling pakar. Dia tak duduk kat Kuala Lumpur saja. Dia pergi semua kilang-kilang hak lain di dunia. Sebab dia memastikan resepi dan rasa kekal. Dan lepas tu dalam kilang kat Petaling Jaya tu pula, pengurus kilang dia buat surau untuk pekerja-pekerja Islam boleh solat. Dan ada Tok Imam pula dalam tu. Tok Imam Arab dia panggil tu. Nampak? Jadi makna macam mana kita? Gaji besar, dan lepas tu kerja haram. Masa tu baru teruji. Lama dah nak kerja, mak mentua pun suka sangat dengan anak, dengan menantu dapat kerja ni. Macam mana kita? Gaji 10,000 tapi kerja haram. Maka di situ ujian. Nak tengok kita cinta Allah atau cinta dunia. Kan kita cinta akhirat atau cinta dunia. Baru ada ujian. Kalau tidak, tak tahu. Duk relax begini, hari Jumaat masuk Jumaat, pergi sembahyang Jumaat, memang nampak warak belaka. Semua nampak warak. Tapi bila datang ujian, nak pilih dunia ke akhirat, maka disitulah benar-benar menyerlah siapa yang beriman, siapa yang fasik. Jadi maknanya kita kena asuh. Jadi supaya kita ni cinta kepada akhirat, yakin pada janji Allah. Tak apalah susah pun, asalkan kerja halal, kerja hebat, tapi masuk neraka tak berbaloi. Kerja hebat, pengarah besar pula, dengan allowance lagi, allowance kenderaan, allowance kerakyat. Tengok, dia pergi bercuti tak pakai duit gaji. Bercuti tu baru duit kerakyat je baru. Kita pergi rumah dia rai kita, bukan pakai duit dia, duit syarikat, duit jabatan, duit kementerian, meraikan tetamu-tetamu, kaki tangan bos-bos dia. Jadi mana sekarang hidup senang tapi kerja haram, maka tidak berbaloi. Jadi itu tak baloi. Biar kerja tak berapa tapi barakah, barakat, hidup pun senang, hati tenteram. Sebab hati manusia buat dosa ni dia tak tenteram, macam mana pun, sebab dia berdosa kepada Allah Ta'ala. Orang berdosa pada Allah, jiwa dia tidak akan tenang walau dia buat-buat tenang. Nampak tenang je muka, tapi gelisah. Macam masa kita temu ramah, memanglah dia buat tenang. Tolong ceritakan bagaimana pengalaman kejayaan tuan dalam perniagaan ini. Dia banyak main rasuah tu. Dia kata, saya rahsianya ialah berbaik dengan semua orang. Nampak okey tak dia? Muka tenang je nampak, tapi balik rumah, tengok orang berdosa, memang tak tenang. Tengok masa dia tidur, tak tenang dah. Tengok muka dia tidur, memang tak tenang. 12 kali mengigau tengah malam. Kenapa? Jiwa berdosa kepada Allah tidak akan tenang. Jadi sebab itu, baik kita yang biasa saja, tenang. Kenapa? Pendapatan halal, walaupun tak besar gaji, tapi di sana mendapat barakah daripada Allah. Allah menurunkan sakinah kepada hamba yang beriman dan taat kepada Allah. Jadi kerana itu kena tunaikan urusan hati. Setengah ulama berkata bahawasanya firman Allah Ta'ala yang bermaksud bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguh takwa, yakni ittaqullaha haqqa tuqatih, itu iaitu ayat ini telah mansukh, dibatalkan dengan ayat lain yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sekadar termampu olehmu. Jadi maknanya kata setengah ulama, ittaqullaha haqqa tuqatih, ayat itu telah mansukh hukumnya, bukan ayat mansukh, hukumnya telah mansukh. Kenapa? Kerana ulama kata
kita tidak akan mampu untuk taat kepada Allah, bertakwa dengan takwa yang semaksimum takwa yang sempurna, takkan sampai. Kerana malaikat yang duk sujud 24 jam pun, start daripada hidup sampai ke mati, belum sampai kepada makam takwa sebenar. Macam mana Allah suruh kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Maka kata setengah ulama, ayat itu telah mansukh hukum dia. Ganti dengan hukum mana? Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu-mampu kamu. Maknanya sekadar yang kita mampu itu saja. Ini kata setengah ulama. Setengah ulama lain kata tidak. Mereka kata ayat itu tidak mansukh. Kerana ayat yang suruh supaya kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa ialah ayat yang Allah suruh kepada makhluk. Dan Allah sudah tahu setakat mana yang makhluk itu boleh tunaikan perintah dia. Jadi tak timbul masalah mansuh tadi. Jadi ada pun bertakwa kepada Allah dengan sekuasa-kuasa kamu. Ulama-ulama menyatakan dalam perkara amalan sunat. Amalan sunat tunaikan sekuasa-kuasa kamu maksimum. Amalan wajib, wajib buatlah. Amalan hak sunat mengikut kekuasaan. Setakat mana kita mampu. Kita mampu baca Quran 1 juzuk je sehari. Buat 1 juzuk. 1 juzuk. Tak mampu 1 juzuk, setengah juzuk. Tak mampu setengah juzuk, 1 surah. Surah mana? Surah Inna A'tayna. 3 ayat je, 1 surah. Tak mampu lagi, tak sah jadi orang. Dia maknanya itu nak menunjukkan bahawa kita diperintah supaya tunaikan perintah Allah dengan sekuasa-kuasa semaksimum yang kita boleh. Jadi maknanya bertakwalah kepada Allah. Buktikan ketakutan pada Allah. Mana dia? Menunaikan perintah, meninggalkan larangan. Itu takwa kepada Allah. Setengah yang lain pula berkata, ayat yang kedua ini menerangkan maksud ayat pertama. Ada setengah kata fattaqullaha mastata'tum ini tafsir kepada ayat ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu maksud dia. Dan bukanlah ia sebagai nasikh, yakni pembatal. Saya harap mudah-mudahan maksud yang kedua inilah yang betul, kata pengarang ini. Jadi dia kata, saya harap pandangan ulama yang kedua ni, yang kata ayat daripada fattaqullaha mastata'tum ini sebagai penguat penafsiran kepada ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, itulah pandangan yang lebih benar. Saya harap begitu, kata pengarang ini. Jadi maknanya itu cara kita masuk di dalam ikhtilaf ulama. Jangan kita sekali-kali condemn ulama. Jangan sekali-kali condemn. Bila ada dua pandangan ulama, pertama cuba satukan pandangan itu. Cuba satu. Jangan kata ni tak pakai ni, ni yang sebenar. Cuba satukan dulu. Lebih-lebih lagi bila ulama-ulama ini mengambil dalil daripada hadis-hadis Nabi. Ambil dalil pada hadis. Jadi kita jangan tolak. Kerana apa? Kerana semua pandangan yang datang daripada hadis Nabi adalah benar. Dan kita kena cuba takwil hingga dapat dicantumkan antara keduanya. Satu contoh. Ada sahabat tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, macam mana saya ambil wuduk, lepas tu saya lepas berwuduk, saya pegang kemaluan saya. Batal ke tak batal? Nabi kata batal. Datang seorang sahabat lain pula, ya Rasulullah, saya menunaikan salat, lepas tu saya pegang kemaluan saya, batal ke tak? Nabi kata tak batal. Kerana kemaluanmu sebagaimana anggota tubuhmu yang lain. Semacam kamu pegang hidung tengah salat, tak batal. Macam itulah pegang kemaluan. Jadi nampak pelik dah dua hadis ni. Ada kata batal, ada kata tak batal. Maka kita jangan cepat gopoh gapah. Tengok ini pandangan ulama, ada dalil. Ni pun pandangan ulama, ada dalil. Maka bila dicantum pendapat yang pertama tadi, Nabi jawab kerana dia kata dia lepas ambil wuduk, lepas tu dia pegang kemaluan, maknanya tak berlapik, maka batal. Hak yang tengah salat, dan bila dia salat tentulah dia menutup aurat.
Dia cuma nak garu je, maka tak batal tu. Cuma jangan sungguh sangat garu, nampak pelik. Itu saja. Jadi mana? Jadi nak cerita hadis tadi tidak bercanggah. Tak bercanggah antara satu sama lain. Jadi sebab tu kita kena tengok hadis-hadis Nabi ni. Ulama-ulama datangkan dalil, kita jangan cepat nak condemn. Ni ramai orang jenis bertemu satu pandangan ulama lain, dia condemn pandangan ulama ni. Dia baru baca satu tu je. Ulama yang kalau menulis kitab, yang menulis kitab ni dia tak serupa dengan kita hak baca kitab. Kena ingat tu. Kita baca kitab tu kata macam ni, baca kitab ni macam ni. Dua-dua tu kitab ulama. Kita yang baca kitab tak serupa dengan orang menulis kitab. Orang baca kitab, macam kita baca kitab ni, kita baca hak sebuah ni lah. Orang yang nak menulis kitab ni, dia baca 100 buah kitab dah, baru dia tulis kitab ni. Itu maknanya dia sudah baca murajaah beratus kitab dah, baru dia tulis kitab ni. Yang kita nak condemn, kita baru baca kitab. Itu beza dia. Jadi makna jangan telajak gapo. Itu ada hari tu kan yang condemn zikir Imam Asy-Syafi'i, zikir Imam Syafi'i, la ilasturil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Mana dia kata Nabi, dia kata Nabi apa ni, zikir ni zikir sesat. Zikir ni zikir bid'ah. Sebab zikir itu pelik. Syurga tak nak, kata dia, dan neraka pun takut. Dia terjemah tu salah dah. Zikir tu kata ya la ilastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, kami ni tak layak masuk surga. Bukan dia kata kami tak nak masuk surga. Tapi dia terjemah. Dia kata tengok zikir ni tak nak masuk surga, sedangkan semua orang nak masuk surga. Sesat lah ni. Dia terjemah pun sesat dah. Dia terjemah tu sesat. Imam Syafi'i kata begitu kerana tawaduk, bukan tak nak masuk surga. Mana tak layak dengan amal ibadah aku ni, ya Allah, tak layak masuk surga. Jadi sebab itu neraka memang aku tak mampu. Jadi ini kalam ulama. Bila kalam ulama kena lihat dengan ilmu dan kerohanian, bukan setakat ilmu tapi dengan rohani. Kita nak faham kalam ulama melalui ilmu je kita tak boleh faham dah, sebab ilmu dia tinggi sangat. Apatah lagi nak menyelaminya melalui kerohanian. Jadi dia dua-dua tu cantum. Bila ulama dia bercakap, bila dia berkata, dengan tulisan dia dan kata-kata dia, limpahan daripada ilmu dan rohani. Kita nak faham mudah-mudah, pakai tak faham. Kalam ulama itu kalam ulama rohani. Sebab tu kalau buka kitab Tazkiratul Awliya, kisah para wali-wali, yang sama ada yang ditulis oleh ramai ulama, ungkapan-ungkapan wali-wali dalam kitab itu kita nak faham, bukan boleh faham mudah-mudah. Ini kita yang tak mengaji ilmu tauhid, ilmu tasawuf, nak ukupas. Sebab tu bila kita tak dapat nak faham kalam ulama, senyap. Cukup sekadar kita tak boleh beri pandangan. Kenapa? Dengan kita memahami dia tu ulama besar, maka kita senyap je dulu, menghormati ulama. Ini mana kaedah dia. Jangan cepat begitu. Ini dia. Mana kalau tak boleh nak faham kalam Imam Syafi'i tadi, faham je dulu. Imam Syafi'i ni ulama mazhab. Imam An-Nawawi, ahli fatwa, ikut Imam Asy-Syafi'i. Apa lagi? Imam Al-Ghazali, ikut Imam Asy-Syafi'i. Imam Bukhari, ahli hadis, cenderung kepada pandangan-pandangan fiqh Imam Asy-Syafi'i. Dah macam mana kita? Sebab tu kena faham. Jadi bila kita nak condemn tu, kita kena ingat, ini pandangan Imam Asy-Syafi'i. Nama dah Imam Asy-Syafi'i. Itu kena ingat tu. Bukan Syafi'i afdal, bukan. Tu. Jadi kena ingat tu. Ataupun Syafi'i peng-peng lain, tidak tu. Jadi ni makna nak menunjukkan pada kita bahawa kita kena hormat. Ini pandangan ulama tadi. Jadi itu dia cara dia. Sebab tu kalau kita pergi belajar fiqh muqarin, fiqh perbandingan, banyak lagi lah. Fiqh perbandingan, macam mana ulama dia mengeluarkan hukum tu semua ada, berdasarkan kepada hujah-hujah yang cukup konkret dan kuat.
Jadi kerana itulah ikhtilaful ulama rahmatun lil ummah. Perbezaan pandangan ulama rahmat bagi kita semua. Itu jika perbezaan ulama, pandangan ulama. Tapi kalau ikhtilaful juhala, perbezaan pandangan orang-orang jahil, maka laknat ataupun menjadi kecelakaan kepada umat. Jadi sebab itu ulama ni dia cakap, dia ada nas, dia ada apa lagi, dia ada kajian, dia ada penyelidikan, dia mutalaah, dia mengaji, lepas tu dia minta pandangan dan ilham daripada Allah. Dan sebab tu dia nak jawab payah. Kita mudah je, wartawan tanya jawab selalu. Dah macam mana ni air Kuantan merah belaka ni, itu sirih lah tu. Mudah je kita jawab, bukan payah sangat. Sebab kita jenis tak ada rujukan apa-apa, tak ada. Jadi mana begitu. Jadi sebab tu kita kena dengan ulama-ulama ni dia kaji, dia buat kajian dan berbagai-bagai lagi. Baik. Dan kemudian di antaranya mana tadi? Sebab Allah Ta'ala, saya harap mudah-mudahan maksud yang kedua inilah yang betul. Sebab Allah Ta'ala dan baginya segala puji tiada memberatkan suatu jiwa, melainkan sekadar yang termampu dilakukannya. Meskipun jika dia mahu, memang dia berhak memerintahkan apa saja yang dikendakinya. Sebab Allah Ta'ala berhak untuk melakukan apa saja sekehendak kemahuannya dalam kerajaannya dan kekuasaannya. Akan tetapi dia sentiasa meringan dan memudahkan. Jadi Allah Ta'ala ni, bila Allah kata bertakwalah sekuasa kuat, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, maknanya sudah ada dalam lingkungan kuasa hamba sahaja. Makna Tuhan tak tuntut di luar daripada kuasa hamba. Sebab Allah tahu dah kita takkan sampai ke kemuncak menunaikan takwa kepada Allah. Allah tahu dah. Dan tu yang Tuhan suruh, supaya benar-benar bertakwa ialah dalam konteks sekadar dalam skop kekuasaan manusia, kemampuan manusia. Jadi sekadar tu saja. Kerana Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat dia, hukum dia nak meringankan kita. Antaranya firman Allah, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan keringanan bagimu kerana manusia itu dicipta bersifat lemah. Jadi sebab itu kalau kita tengok syariat Allah, Allah Ta'ala turunkan syariat, Allah tahu dah kita ni lemah. Sebab itu apa yang Allah suruh memang kita mampu. Jangan kita kata tak mampu. Aku tak mampulah buat benda ni, Tuhannya pula suruh pula benda ni berat pelajak ni. Tak betul. Allah suruh tu Allah dah ukur dengan kemampuan kita. Macam mak ayah suruh anak buat kerja, hari-hari cuti, dah duduk saja kat rumah, hari ni kemas rumah. Jadi bila mak kata kemas rumah, makna dalam ruang lingkup, dalam skop kemampuan anak. Mana sekadar tu saja. Okey, mari ni kemas rumah. Mana? Setakat sapu sampah ringan, lepas tu basuh pinggan ke anak perempuan, mudah-mudahlah. Angkat almari nak alih palai, itu bukan anak, itu bapak dia tu. Jadi mak ayah tahu dah tu. Itu sebab tu kita suruh ni sekadar yang kita tahu dia mampu. Itu sekadar tu saja. Tak suruh lebih-lebih. Sebab tu kita macam soal isteri. Isteri kena taat apa yang disuruh oleh suami. Mana? Dalam ruang lingkup dia. Bukan mutlak. Asalkan suami suruh wajib buat. Tak. Dia dalam ruang lingkup dia lah. Ruang lingkup mana? Pertama, tidak maksiat. Itu pertama. Yang kedua, yang diketahui mampu dilakukan oleh isteri. Yang tak mampu, suami suruh, tak wajib isteri buat. Isa suami kata, esok tolong naik atas perabung, tukar tak 3 keping. Suruh bini dia, memang tak wajib dia taat hal tu. Sebab dia sendiri pun gayat naik. Jadi nak suruh bini, mana boleh. Jadi mana kena ada skop dia, ruang-ruang dia. Jadi sebab itu, jika disuruh dalam perkara yang dalam skop kemampuan isteri dan tidak maksiat, maka wajib dia buat. Itu wajib dia buat. Itu banyak lagi. Pertama dalam skop kemampuan, yang kedua tidak maksiat, yang ketiga benda yang disuruh oleh suami itu ketika itu isteri tidak berhalangan. Maknanya contohnya kerja apa? Kerja masak. Bagi masak, contohnya suami suruh. Jadi masak maksiat tak? Tidak maksiat. Yang kedua dalam ruang lingkup kuasa, kemampuan isteri tak? Mampu. Sebab lama dah duduk kerja masak.
Tapi ketika itu dia baru beranak 2 hari. Jadi maknanya tak mampu nak masak lagi. Suami pula minta 5 menu. Tengok, ikan 3 rasa, lepas tu apa lagi? Daging masak merah. Jadi tak boleh lah. Dia tak mampu. Jadi dia ada 3 perkara yang besar tadi, itu dalam jadi ruang lingkup. Begitulah Allah. Bila Allah Ta'ala suruh kita, dia tahu dah. Dia suruh tu benda yang dia tahu kita mampu buat. Contohnya solat fardu. Solat fardu 5 waktu, Tuhan tahu dah. Tapi kalau solat sunat, beratus rakaat sehari. Tak apalah walaupun beratus, tapi Tuhan serah pada kita. Kamu solat sekadar kamu mampu. Hak mana hak sunat? Hak sunat. Hak wajib sikit je. Wajib 5 waktu. Puasa sekali je sebulan. Setahun sebulan je. Tapi puasa sunat, banyak puasa sunat. Puasa sunat berapa? Puasa sunat. Kalau ambil puasa sunat selang sehari, dah berapa ratus hari setahun. Campur lagi Isnin Khamis. Dan Isnin Khamis. Campur lagi Yaumul Abyad, hari-hari putih. Campur lagi Yaumul Aswad, hari-hari hitam. Jadi maknanya banyak hak sunat. Tapi Tuhan tak beratkan kita. Buat sekadar mampu. Dan sebab tu kalau kita tak mampu taat kepada Allah, Allah hukum. Kenapa Tuhan hukum? Sebab Tuhan tahu dah benda tu kita mampu, tapi kita tak buat makna durhaka. Kalau tak buat kerana tak mampu, itu bukan durhaka. Macam isteri tadi lah. Suami suruh naik atap, tukar atap, dia tak buat tu bukan durhaka. Tapi kalau benda yang suami suruh dia mampu buat, dia tak buat, itu durhaka. Jadi gitu kita dengan Allah. Allah Ta'ala suruh perkara yang kita mampu. Tuhan tahu dah kita mampu. Suruh tutup aurat, bagi perempuan tutup kepala bukan bayar, tutup kepala. Kain tudung je, lebih kurang setengah gram ataupun 35 gram, 350 gram tu saja. Bukan topi keledar. Kalau suruh pakai olehmu topi keledar, itu payah tu. Jadi berat pula. Jadi tu Tuhan suruh semua hak ringan berlaku pada kita. Tengok bayar zakat 2.5% je, bukan 50%. Kalau nak banding bayaran zakat tahunan dengan GST tahunan, berat GST. Berat GST lagi. Ni nak apa ni? Dan kalau nak banding dengan tahunan. Jadi dengan zakat 2.5% je setahun. Kita simpan mai. Maknanya Allah Ta'ala tidak memberatkan kita. Sebab itulah GST itu zalim dan bercanggah dengan Islam. Sebab apa? Sebab dia cukai ke atas semua orang, tak kira miskin ataupun papa kedana, kaya ataupun miskin. Ada seorang miskin pendapatan RM5 sehari, dia pergi beli, kena tak GST? Kena juga. Itu maknanya zalim. Tapi zakat tak? Zakat cuma kena atas orang kaya, orang miskin tak kena. Ada tanah 50 hektar, tengok, tapi lalang saja, keluar zakat tak? Zakat apa? Zakat lalang. Mana ada? Jadi sebab tu, kalau dia tanam, keluar hasil, cukup nisab, baru keluar zakat. Kalau dia tanam, tapi tak menjadi tahun tu, memang 50 hektar tu dia tanam semua. Tanam apa lagi? Tanam macam-macam, tanam apa ni, macam tumbuhan. Apa ni, sawah 50 hektar. Tapi kena penyakit tahun tu, sukatan dia tak sampai nisab untuk keluar zakat, tak keluar zakat. Itu keadilan Islam. Nak keluar zakat apa? Dia makan pun tak cukup. Jadi makna Islam penuh dengan keadilan. Tapi orang tak nak lagi Islam. Itu pelik. Kok mana dia fikir tak tahu. Tuhan buat tu yang paling istimewa dah tu. Nak cari sistem yang lebih istimewa daripada Islam, tak ada dah. Tapi masih tak nak. Itu pelik. Tak nak tu kenapa? Jahil terhadap Islam. Itu jahil terhadap Islam. Itu ada hak yang tolak Islam kerana jahil, ada hak tolak Islam ni bukan kerana jahil, kerana dia ada kepentingan dalam sistem sekular. Kalau ikut sistem Islam, dia tak dapat dah peluang. Tapi dalam sistem sekular, dia dapat cari makan. Itu duk pertahan sekular, tolak Islam. Jadi itu. Kemudian firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberikan keringanan kepadamu dengan hukum hakam Al-Quran ini. Allah Ta'ala nak kamu jadi senang, bukan nak kamu jadi susah. Ini batu hukum Islam, hukum yang senang. Tengok, nak suruh kita jadi senang, semua ada makna belaka. Kita ambil wuduk, cuba kita tengok anggota wuduk, muka, tangan, batu kepala. Katalah ikut mazhab Maliki, sapu satu kepala.
Lepas tu kaki, anggota wuduk. Ataupun tambah hak sunat lagi, isap air dalam hidung, basahkan tengkuk, apa lagi, basuh telinga. Semua ni Allah Ta'ala suruh kita berwuduk. Anggota wuduk ini adalah poin-poin yang paling penting dalam nak merangsang kesihatan tubuh manusia. Tanya orang yang belajar acupuncture dengan yang urut kaki tu apa tu? Refleksologi. Itulah tanya dia. Orang yang belajar berkenaan dengan poin tubuh, pusat kesihatan, merangsang tubuh kita supaya darah mengalir dengan baik, saraf dalam keadaan baik. Semua ni rangsang dia mana? Rangsangan dia pada poin-poin yang terdapat dalam anggota wuduk. Allah Ta'ala suruh, bukan main-main suruh. Maknanya nak tunjuk ada makna. Mengapa bila seorang itu minum arak, maka dia pun disebat di atas belakang? Ngapa tak sebat mulut dia? Dah dia minum arak kan? Ataupun sebat perut. Dah dia minum arak banyak sangat, sebat perut. Kenapa? Allah Ta'ala suruh sebat atas belakang. Kerana apa? Nak mengaktifkan antibody tubuh dia, supaya antibody itu dapat melawan kuman-kuman yang mungkin datang, bakteria daripada arak tadi. Arak akan menyebabkan kerosakan pada tubuh. Lalu bila diaktifkan antibody dapat mempertahankan tubuh dia. Bukan nak hukum saja, tapi nak menyelamatkan dia. Ini Islam. Cari mana lagi? Ini dia hukum Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kita kena faham. Tapi ramai lagi hak tak nak. Tak nak. Orang kata jangan minum arak. Ada yang minum semacam. Minum. Walaupun arak ni satu, arak saja sudah mendatangkan masalah kepada negara. Masalah rawatan, paksa tambah pula. Kerana arak terpaksa diiklankan. Jangan minum arak. Kan dalam TV ada iklan dulu. Sekarang tak ada dah. Gimana dah tahu iklan tu? Yang iklan ke hak mabuk, Richard hak yang belanggar tu. Lepas tu adik-beradik dia datang menangis. Kenapa? Berlaku kemalangan disebabkan dia mabuk. Iklan tu saja berapa tu? Iklan tu. Waktu puncak ni, waktu blutin utama ni, iklan. Itu berapa harga bayar iklan? Kenapa? Nak suruh orang jangan memandu dalam keadaan mabuk. Jangan mabuk kalau nak memandu. Manakala nak memandu, jangan mabuk. Payah nak cerita. Senang-senang, tak ada arak. Habis kita. Tak ada arak, tak payah beri peringatan. Jangan mabuk. Mabuk apa arak tak ada. Tapi kita pelik dia. Tengok pelik, terpaksa belanja lagi. Dah berlaku kemalangan. Terpaksa pula polis pula susah. Susah polis. Bukan setakat nak tengok lesen, nak tengok rotek. Kena ambil pula alat tu, tonyoh kat mulut. Nak tengok kadar alkohol tinggi ke tak tinggi. Lepas tu kena test pula keluar. Suruh berjalan atas lain. Tu kat mabuk lah. Tak mabuk. Okey, berjalan atas lain. Nak tengok luruh ke tak luruh. Lentar pukang berjalan tengok. Jadi maknanya banyak lagi. Lepas tu berlaku kemalangan, kerosakan harta benda awam pula. Lepas tu berlaku kerosakan harta benda awam, kena tambah pula kaki tangan hospital. Kerana kemalangan semakin meningkat. Jadi mana banyak belanja. Tapi kalau tak nak belanja, tak nak habis banyak, haramkan arak. Habis, tak ada apa. Arak tak ada. Jadi tak ada. Kisah mabuk tak ada dah. Kisah mabuk tak ada dah. Jadi kerana kerana kita sendiri pun mabuk, itulah masalah dia. Nak suruh orang mabuk, halang mabuk. Dia payah. Dia sendiri pun tengah mabuk. Jadi kerana itu kita kena haramkan. Benda Allah Ta'ala kata haram ni, haramkan terus. Tengok. Ni mana banyak perkara. Sebab tu kena balik kepada Islam. Jadi itulah cara Islam menghalang. Antaranya Islam menghalang apa lagi? Menghalang penzinaan. Cara mana? Caranya ialah menghalang benda yang membawa saluran yang membawa kepada zina. Itulah ada akta undang-undang tangkap orang khalwat. Kenapa? Khalwat tu salah satu saluran yang membawa pada zina. Bukan zina saja haram, khalwat pun haram. Wala taqrabu zina, jangan kamu hampiri zina. Zina tu dah haram dah. Benda yang membawa pada zina, dah hampir pada zina pun haram. Datang pula seorang manusia, dia kata tak setuju diharamkan, tak setuju dihukum, diadakan akta khalwat. Dia tak setuju. G25 itu dia. Gila 25. Maknanya tahap 25 dah.
Makna nak tunjuk pada kita, sampai peringkat tu sekali jahil tengok. Sampai peringkat tu jahil. Tak tahu benda tu haram. Dan baru ni dibuat forum pula. Kan, mana-mana ibu bapa yang menyunat anak perempuan dia, bila lahir sunat anak perempuan, boleh diambil tindakan jenayah patutnya, kata dia. Tengok, bengong sampai tahap tu. Jadi makna nak menunjukkan negara kita teruk. Ni negara kita baru lagi. Belah Indonesia ni ada pula Islam Nusantara sekarang. Islam hak ada sekarang ni tak sesuai. Sebab dia Islam versi Arab. Hak tu. Sebabnya imam-imam mazhab semua Arab. Dia pun berdepan dengan situasi orang Arab, realiti orang Arab. Jadi hukum-hukum dia banyak Arab. Jadi sekarang kita perlu mengkaji semula Islam Nusantara yang relevan dan sesuai dengan masyarakat budaya timur di bahagian Nusantara ini. Duk bahas tu sekarang berapa belah kali forum dah. Di Jogja baru ni buat. Jadi mana nak spesifikkan lagi supaya ada Islam Nusantara. Bila sebut Nusantara, ini. Lepas tu ada pula Islam Malaysia, Islam Indonesia. Islam Malaysia pula pecah lagi, Islam Terengganu dengan Islam Pahang. Hak Pahang pula ada Islam Indramayu Kota dengan Islam Batu Tiga. Nampak? Tak kehancur dunia ni. Ini dia bila telajak cerdik orang bagi. Jadi maknanya kena balik semula kepada Islam yang mana Allah Ta'ala reda hanya satu Islam saja. Tak payah pecah banyak-banyak. Islam mana Allah reda? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Iaitu Islam yang Allah reda, Islam yang ada lengkap dalam Quran dan hadis Nabi. Itu saja. Jadi tak payah banyak fikir. Jadi ini banyak lagi fikir. Itu kerana kita sekarang banyak dah serangan. Serangan liberalism lah, capital, pluralism dan sebagainya. Itu di Indonesia tu, kalau buka, tuan-tuan buka YouTube, cuba tengok sekali-sekala. Tapi jangan percaya, tengok je. Tengok Cak Nun, C-A-K-N-U-N. Ada setengah C-A-K Cak N-U-R Nun. Ini bapa pengembang pahaman liberalism di Indonesia. Cuba tengok macam mana dia bahas. Cuba tengok. Bismillah, Fatihah boleh baca dengan terjemahan. Siapa yang tak tahu bahasa Arab, bolehlah terjemah. Allahu Akbar. Allah Akbar tak ada. Allah Maha Besar. Lepas tu letak tangan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puja dan puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Baca boleh gitu, kata dia. Kenapa? Kerana Islam itu kan Allah faham semua bahasa. Jadi bila faham semua bahasa, jangan susahkan diri kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Diambil ayat ni juga tapi dipusing kod lain. Jadi makna kita sebab tu zaman kita ni cukup mencabar. Jadi kena banyak dampingi para alim ulama. Kena bertanya. Banyak perkara lagi. Tu yang kisah di Selangor Gombak hari tu dah selesai dah separuh. Yang kata boleh makan sup tulang babi. Itu satu hal pula. Sebab dia kata dalam Quran Tuhan kata cuma daging sahaja haram. Tuhan sebut innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang haram pada kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Jadi Tuhan sebut daging babi je. Jadi bila sebut daging babi maknanya bulu babi okey. Dia bok sup, dia bok babi, okey. Apa lagi? Jadi okey belaka ni. Jadi makna ni satu bab pula sesat tu. Dia tak belajar tafsir, dia tak belajar kaedah tafsir. Kaedah tafsir dia antara min itlaqil juz'i wa iradati kulli. Di antaranya disebutkan sebahagian tapi dikehendaki semua. Itu kaedah dah. Sebab takkan Tuhan nak sebut semua dalam Quran. Nak sebut semua. Diharamkan pada kamu daging babi, bulu babi, kuku babi, tahi telinga babi, kaki babi, keting babi, lutut babi, ekor babi. Jadi satu juzuk tu babi saja. Nampak? Dia betul Tuhan sebut separuh. Jadi itu orang mengaji tafsir begitu. Tapi dia tak nak main hak jenis jenis hukum-hukum tafsir ni tak nak. Dia nak terus memahami mengikut akal mereka. Ini jadi masalah belaka. Kita pun ada min itlaqi juz'i wa iradati kulli. Ada tak kita dalam bahasa Melayu? Ada penggunaan bahasa Melayu. Kita jemput orang pergi kenduri. Datanglah rumah saya 18 hari bulan. Datang semua ni, jangan tak datang.
Apa makna datang semua? Datang semua tu kena bawa semua hak dalam rumah dengan kucing-kucing Parsi sekali. Dah, itu makna datang semua tu min itlaqil juz'i, min itlaqi kulli wa iradati juz'i. Sebut semua tapi kena separuh. Mana kaedah syara ada begitu. Kaedah kita bercakap min itlaqi makana wa iradati ma yakunu. Min itlaqi makana wa iradati ma yakunu. Sebut benda yang dah siap tapi maksud dia benda yang sebelum siap. Sebut benda yang dah siap tapi maksud dia berkehendak benda yang belum siap. Dalam bahasa Melayu ada tak bercakap? Ada dalam bahasa Melayu. Orang tanya, Mak Haji tengah buat apa tu? Mak Haji kata, ni lah tengah tumbuk sambal. Sambal ni benda dah siap, sedangkan dia belum siap. Masa tu belum sambal lagi, baru lada. Ke dia tumbuk tu hak sambal dah? Kalau tumbuk hak sambal dah, tak cerdik pula Mak Haji tu. Dia tumbuk tu masih belum siap, masih belum sambal, baru lada. Tapi kenapa sebut sambal dah? Itu dipanggil min itlaqi makana iradati ma yakunu. Sebut benda yang dah siap tapi niat dia sebenarnya benda belum siap. Sibuklah Cik Noh ni. Dah buat apa? Ni lah duk jahit baju. Masa dia jahit tu baju dah ke belum lagi? Belum lagi. Itu kaedah dia. Itu makna nak tunjuk pada kita banyak benda-benda begitu yang kita kena belajar dalam Al-Quran, hadis dan sebagainya. Sebab tu kalau tak belajar, kita tak akan faham Quran tu sendiri. Orang Arab pasti Arab pun tak faham Quran kalau tak mengaji. Jadi sebab itu kena belajar memahami Al-Quran, baru kita tahu mana duduk dia. Quran ni setiap huruf tu Allah Ta'ala letak bukan kalimat. Huruf tu ada makna semua. Setiap huruf. Itu belum lagi kita bincang kenapa dulu, kenapa kemudian ayat dalam Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan berzina, laki-laki berzina, sabit kesalahan, yang belum berkahwin sebat 100 sebatan. Kenapa sebut perempuan dulu? Kerana punca zina, kalau nak banding antara laki-laki dengan perempuan, zina itu puncanya lebih besar datang daripada perempuan. Itu dia kaedah. Tak percaya? Tak percaya begini. Kalau tak percaya, kita letak tepi jalan, kita uji, kita test. Ni hak pak lebay balik masjid belaka. Bila balik masjid, lalu tengah jalan dekat dengan traffic light, kita ambil seorang lelaki, biar dia selak kain sampai nampak atas pada lutut. Lepas tu orang balik masjid lalu, ganggu tak dia? Seorang pun tak tengok. Nampak? Seorang pun tak tengok. Tak ada apa. Tapi kita test pula malam esok, ini hak balik masjid ni. Test pula malam esok, letak seorang perempuan pakai skirt sampai nampak pohon sebelah. Tengok macam mana agak kepek habis tiang elektrik nyelanggar korang. Tengok dia pakai duk tengok tu. Ini kesan dia. Kesan dia. Jadi sebab itulah syarak dia letak perempuan yang berzina kalimatnya lebih dulu daripada laki-laki berzina. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Perempuan lelaki mencuri, perempuan mencuri, sabit kesalahan, potong tangan keduanya. Mengapa sebut perempuan, laki-laki dulu? Sebab laki-laki lebih ramai mencuri berbanding perempuan. Laki-laki lebih ramai. Setakat ni yang kita duk tengok dalam rakaman CCTV, yang curi tabung masjid, laki-laki ke perempuan? Laki-laki ramai. Laki-laki ramai. Orang duk semayang belakang depan, dia duk buat kerja belakang. Jadi makna kenapa lelaki mencuri lebih daripada perempuan? Kerana lelaki dia terpaksa menyara dan ada tanggungan. Maka bila dia nak dia lebih berat tanggungan, maka keinginan mencuri lebih besar daripada perempuan. Tengok, sebab tu kes-kes negara pun kita tengok melibatkan ramai lelaki pada perempuan. Perempuan tak ramai. Perempuan sekadar ada lah kes perempuan curi lembu hak yang 250 juta tu. Adalah tu seorang je perempuan. Laki ramai tak? Oh, laki ramai. Hak laki curi kapal selam, curi enjin kapal terbang. Jadi hak laki belaka tu. Semua hak laki. Jadi maknanya kita kena tahu ayat Quran ni ada sebab dulu sebab kemudian. Huruf ada lagi. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kamu padaku. Lepas tu astajib lakum, aku makbul, aku mustajabkan doa kamu. Antara ud'uni dengan astajib lakum ada tak kalimat tengah? Tak ada. Ada tak ada huruf tengah? Tak ada huruf. Sebab apa?
Allah patutnya ud'uni, berdoalah kamu padaku, fa astajib lakum, aku akan tunaikan pada kamu. Patut ada fa. Tapi kenapa tak ada? Tak ada tu Tuhan nak beritahu, lepas saja kamu doa, aku tunai terus. Makna tak ada tangguh dah, tak ada selang-selang kalimat, tak ada selang-selang huruf. Bila kamu doa, aku tunai terus. Itu nak kira apa? Itu cerita Allah. In tansurullah yansurkum. Bila kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Mana bila tolong saja, Tuhan tolong terus balik. Tak ada senggang-senggang. Lepas tu Allah guna pula kalimat yansurkum, fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' memberi makna al-hal wal mustaqbal, keadaan sekarang dan akan datang. Makna sekali kamu tolong agamaku, aku tolong kamu sekarang dan akan datang. Ini hukum Allah. Hebat ayat-ayat Allah. Betul kita diminta baca Quran. Sebab dia kalimat hebat. Bahasa yang paling tinggi ialah bahasa Quran. Bahasa lain tak ada. Paling tinggi. Dia paling tinggi bahasa Quran. Lepas tu bahasa Arab. Sebab Arab tu, Quran tu kadang-kadang Arab pun tak faham. Jadi bahasa Quran, bahasa Arab. Lepas tu barulah bahasa-bahasa lain. Bahasa lain. Bahasa Parsi. Antara dia. Bahasa Urdu. Bahasa Inggeris. Inggeris tu nombor berapa dah? Melayu nombor ke 187. Bukan begitulah. Bahasa Melayu. Melayu pula. Bahasa Melayu ni pula tinggi sekali bahasa kusastraan, ialah bahasa kusastraan Kelantan. Kelantan hebat bahasa dia. Bahasa Kelantan. Sebab tu dia ada sabdu. Negeri lain mana ada sabdu? Tengok, negeri lain. Bila ada sabdu, dia berubah makna. Hambak Kuba lain dengan hambak Kuba. Lain tu. Itu kena mengaji pula bahasa Kelantan pula tu. Batu Kelantan dia banyak bahasa. Dia campur bahasa Arab, bahasa Melayu, Inggeris, ada Melaka tengok. Tengah buat apa? Tengah go back. Go back tu go back siri. Go back. Pergi dan balik, pergi balik. Tengok bahasa Inggeris tu. Nak pergi mana tu Haji? Nak pergi backward, big word, kerja besar. Nampak hebat Melaka tu. Batu tanah hak keras, dia panggil tanah Ko. Ko ni kan bahasa Inggeris. Ko teras tu tanah Ko tu. Tanah keras sekali. Jadi mana? Dia ada kamus bahasa Kelantan. Tu ditulis oleh oleh siapa tu, seorang ulama Kelantan tu. Dia tulis. Tu dia. Abdullah Qari. Syekh Ustaz Abdullah Qari. Dia tulis buat bahasa Kelantan. Jadi antara sabdu dengan tak sabdu tu ada makna belaka. Baik. Batu Imam Ghazali rahimahullah berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin apabila turun ayat berikut, insya-Allah kita sambung tanda muka surat 15 ya, muka surat 15 perenggan terakhir insya-Allah. Cuma kita malam ni malam pinjam jadual. Malam Rabu malam Khamis, minggu ke berapa ni? Minggu pertama. Sebenarnya kita minggu ketiga tak tukar ke? Minggu keempat tukar. Rabu minggu keempat tukar. Hari tu kita Khamis malam Jumaat. Jadi cuma saya nak sebut kerana kita di Pondok An-Nur ni dulu kita buat kelas hikam pada malam Khamis, Rabu malam Khamis. Jadi akan datang ni tahun 2016 dia tukar. Jadi kita buat pada Khamis malam Jumaat. Jadi bila ambil Khamis malam Jumaat, maka terkacau jadual yang ada sini, maka kita tukar kepada Rabu malam Khamis minggu yang keempat. Minggu yang keempat pada setiap bulan. Jika tak kelapangan lah. Jadi Pondok An-Nur kita buat Khamis malam Jumaat setiap minggu. Setiap minggu. Sebab ni program ni lama dah. Pengajian kitab hikam di Pondok An-Nur dah masuk tahun yang ke-15. 15 ke 16 tahun dah pengajian kitab tu. Jadi untuk tahun ni kita tambah lagi, di mana kita akan buat pengajian daripada lepas asar. Lepas asar hari Khamis kita akan lepas solat asar kitab kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Itu kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi lepas asar. Lepas tu ini kelas ni kita buat kelas santai je, sambil-sambil duduk tunggu waktu berbuka puasa. Sebab hari Khamis pelajar-pelajar kita dan guru dia puasa. Jadi puasa sambil tunggu buka puasa tu kita baca Al-Azkar. Lepas tu buka puasa ramai-ramai. Jadi tuan-tuan nak pergi nanti pun boleh lah. Buka puasa ramai-ramai, percuma je, tak ada apa.
Lepas tu kita salat maghrib. Lepas maghrib kitab Bulughul Maram, hadis berkenaan dengan fiqh. Kemudian lepas tu isyak. Lepas isyak kita kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lepas isyak kitab Hikam. Kitab Hikam ni yang dah 16 tahun dah kita baca, tapi tak habis lagi lah setakat ni. Lepas tu kita adakan halakat zikir tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa, kita zikir ramai-ramai. Itulah setiap Jumaat, setiap Khamis malam Jumaat di Pondok An-Nur sana. Jadi kerana tu jadual kita sini pun berubah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan. Jadi sebelum sehubungan dengan itu juga saya nak ucap terima kasih kepada tuan-tuan ahli jamaah yang terus memberi sumbangan untuk pembinaan Kolej An-Nur. Kolej tu tengah jalan, pembinaan dia tengah berjalan. Jadi tentu perlu pada perbelanjaan yang banyak, banyak belanjaan tukang, belanjaan bahan-bahan binaan. Tapi insya-Allah kita yakin bahawa kerja-kerja pembinaan tidak akan terhenti. Mana dia terus banyak sikit duit lain cerita, tapi kita dapat teruskan pembinaan. Jadi bila dah pembinaan mula, kita tak nak berhenti dah insya-Allah, sehingga kita berjaya membangunkan kolej ini dengan sepenuhnya insya-Allah. Jadi untuk itu diucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang terus memberikan sumbangan amal jariah tadi. Dan itulah tujuan kehidupan kita pun. Tujuan kita nak buat amal jariah. Ada tenaga, guna tenaga. Ada ilmu, sumbang ilmu. Ada harta, beri harta. Masa, beri masa. Dan Allah Ta'ala pun memang sengaja menjadikan hidup kita ni makin ke penghujung, semakin sedikit keperluan dunia kita, supaya lebihan kita ada untuk kita manfaatkan untuk akhirat. Allah tahu kita ni cuma belanja RM50 je sehari, tapi Allah beri 150 sehari contohnya. Dah hak 100 lagi tu apa? Hak 100 tu Allah suruh beli syurga. 50 tu Allah tahu dah kita nak guna, jadi dia beri hak kita nak guna. Hak lebih tu untuk beli syurga, Allah berikan begitu. Sebab itulah kita pun makin tak banyak dah kegunaan dunia. Makan pun tak berapa selera. Tak selera tu apa? Tak selera tu bukan kerana kita tua. Tak selera tu bukan kerana kita berumur. Tak selera tu memang Allah jadikan tak selera supaya kita kurang keperluan pada dunia. Dulu selera masa muda dulu. Masa muda dulu kena sup, lepas tu budu pula, ikan tawar dalam, jering muda, petai lagi, 4 pinggan sekali sapu. 4 pinggan. Sekarang tak selera. Dulu kan selera kan. Sup ikan haruan. Sekarang tak selera. Tak tahulah mengapa. Dia kata aku tengok kepala ikan haruan nampak macam kepala ular sawa je nampak. Itu bukan kebetulan tu, itu sengaja Tuhan buat begitu. Supaya apa? Supaya kita guna kehidupan kita untuk dunia ni tak banyak, sikit. Jadi supaya ada lebihan untuk beli syurga Allah Ta'ala. Begitulah kehidupan kita. Baik, insyaAllah kita sambung. Wallahu a'lam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.